Selamat petang, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Beberapa hari yang lepas, isu tentang penjualan saham Menara Kuala Lumpur menjadi hit apabila orang mula kata, mula-mula Menara Kuala Lumpur yang dijual, diam-diam dijual. Saham Menara Kuala Lumpur dijual diam-diam. Dan netizen mula mempersoalkan, adakah Kuala Lumpur pun sudah dijual? Yang ini memang luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa ialah pendedahan itu tidak menjadi diam begitu saja. Lepas 2 hari pendedahan saham Menara Kuala Lumpur dijual yang betul-betul kontroversi ini, akhirnya tanpa menunggu lama SPRM mulakan siasatan dan 3 orang saksi dipanggil. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda tentang penjualan saham Menara Kuala Lumpur ini, dan juga komen netizen mengatakan bila lagi Kuala Lumpur akan dijual. Kalau kamu tertarik dengannya, tinggalkan komen kamu, dan kamu boleh tolong tinggalkan siapakah orang yang bertanggung jawab ini. Oke, saya akan jelaskan, saya akan dedahkan kepada Anda semua siapa 3 saksi yang dipanggil ini dan kenapa SPRM begitu tangkas dan luar biasa mengambil keputusan mulakan siasatan. Menarik kan? Bayangkan, isu-isu yang lain tidak SPRM cepat-cepat ambil keputusan untuk buat siasatan, tapi isu Menara Kuala Lumpur yang dijual sahamnya begitu cepat SPRM mengambil keputusan buat siasatan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa ada di sana. Oke, baik, saudara-saudara sekalian. Menara hari ini SPRM, yaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, mengesahkan sedang menyiasat dakwaan penjualan saham mencurigakan hak milik pengurusan Menara Kuala Lumpur. Ini memang hebat dan luar biasa. Suruhanjaya itu dalam satu kenyataan memaklumkan 3 orang saksi telah pun dipanggil setakat ini. Selain itu, SPRM turut mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak-pihak berkaitan yang diteliti. Nah kan, kalau sebelum ini ada orang menafikan, ada orang tak kata ini, kata itu, dan kata ini dan kata itu, akhirnya hari ini semuanya mula terbongkar, mula terlodeh. Apa yang menariknya ialah 3 orang saksi ini telah dipanggil dan beberapa dokumen memang telah pun diteliti, telah diambil untuk menjadi siasatan. SPRM akan menyiasat sama ada wujudnya elemen rasuah dalam penjualan 100% saham Telekom Malaysia TMD dalam syarikat Menara Kuala Lumpur Berhad kepada Hydrosopi Sdn Berhad pada Oktober 2022, kata kenyataan itu. Tegas SPRM, siasatan akan dijalankan secara terperinci dan profesional daripada semua sudut berkaitan isu tersebut. Isu pengambilan pengurusan Menara Kuala Lumpur tular di media sosial apabila orang ramai mempersoalkan keputusan TM melalui anak syarikatnya MKLSB memindahkan pemilikan penuh mereka kepada syarikat Hydrosopi Sdn Berhad pada Oktober lalu. Dan saudara-saudara sekalian, untuk makluman kamu semua, pada bulan Oktober tahun lalu, pada Oktober tahun ini, siapakah yang menjadi Menteri Wilayah Persekutuan pada masa tersebut? Kamu ketawalah siapa? Kamu pasti tahu kan? Anwar Musa. Jadi sebenarnya siapa yang telah ditahan atau telah disiasat ini, 3 orang ini? Adakah antaranya ialah Anwar Musa? Kamu boleh tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini, dan kamu boleh memberikan komen untuk berita isu yang seterusnya ini. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Daripada Anda semua, terima kasih diucapkan. Isu kita hangat petang ini ialah melibatkan tentang tangkapan polis Diraja Malaysia terhadap 2 dalang yang menjual sindiket Pingat Kebesaran Pahang. Ditangkap. Akhirnya ditangkap. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan isu ini, adakah Anda juga gembira seperti saya apabila
dalang yang menjual pingat-pingat kebesaran ini, tidak kiralah di negeri mana, jawatan apa, pangkat apa, kita rasa gembira. Kerana saban tahun, saban hari, saban-saban, hampir setiap waktu kita mendengar kononnya banyak jawatan-jawatan, pangkat-pangkat yang diperoleh itu ada yang dibeli. Kita tak punya bukti. Kita hanya diam, kita hanya dengar, kita hanya dengar, dan kita hanya dengar, dan kita hanya dengar menanti. Manalah tahu, tiba-tiba ada tangkapan dan ada bukti menunjukkan memang ada yang menjual pingat kebesaran. Akhirnya, hari ini, PDRM, Polis Diraja Malaysia, mengumumkan telah menangkap 2 dalang jual pingat kebesaran Pahang. Sebelum kita teruskan, kamu tolong tinggalkan komen dalam ruangan komen Anda. Apakah pada pendapat Anda, apakah hukuman yang patut dikenakan kepada dalang penjual pingat kebesaran ini? Pada pendapat saya, lebih baik mereka dipenjarakan seumur hidup kerana telah memalukan bukan sekadar Malaysia, bukan sekadar kerajaan, tetapi telah memalukan institusi diraja. Saudara-saudara sekalian, hari ini Polis Pahang berjaya menahan 2 kaki tangan pejabat setiausaha kerajaan negeri SUK kerana dipercayai terbabit dalam aktiviti menjual pingat dan darjah kebesaran. Ini yang paling kita tak suka. Sehingga ada dari kalangan yang dilantik itu menunjukkan teladan yang tak baik. Penahanan suspek berusia 30 tahun dan 36 tahun itu dibuat selepas polis menerima laporan daripada salah seorang kaki tangan pejabat SUK pada Oktober tahun lalu. Ketua Polis Pahang, Ramli Muhammad Yusof, berkata, pengadu membuat laporan selepas mendapati senarai penerima pingat dan darjah kebesaran Pahang mempunyai nama yang mencurigakan. Dia juga mendapati ada antara nama tersebut tidak ada dalam senarai induk, bahagian istiadat dan pengurusan Majlis Rasmi Pejabat SUK Pahang. Katanya, kedua-dua suspek terbabit ditahan di sekitar Kuantan pada pagi tadi. Suspek pertama berusia 36 tahun, bekerja sebagai pembantu operasi di Pejabat Setiausaha SUK Pahang dan dipercayai memasukkan 26 nama individu dalam senarai penerima darjah kebesaran dan pingat Pahang. Suspek kedua pula yang berusia 30 tahun dan bekerja sebagai kontrak sebagai pembantu takbir di pejabat sama dan dia dipercayai memasukkan 3 nama dalam sistem pengurusan darjah kebesaran dan pingat negeri Pahang, katanya dalam sidang media di Kuantan hari ini. Ramli memaklumkan suspek terbabit menyalahgunakan kod pengenalan diri bagi mengakses sistem berkenaan dan memasuai senarai asal penerima pingat dan darjah kebesaran negeri berkenaan. Katanya, sistem itu adalah bagi senarai penerima darjah kebesaran bergelar Datuk dan Datuk Seri. Selamat petang, salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, isu yang paling hangat di Malaysia berkaitan politik dan pentadbiran hari ini ialah melibatkan penjualan Menara Kuala Lumpur. Wow, ini paling hot, yang paling hot dan hot. Dan saya terkejut dalam melihat komen-komen di Twitter, dalam Facebook dan media sosial menulis, mungkinkah selepas Menara Kuala Lumpur, adakah Kuala Lumpur juga akan dijual? Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe, tinggalkan komen anda untuk membantu meningkatkan channel ini. Saudara-saudara sekalian, selepas tular berkaitan dengan Menara Kuala Lumpur yang kononnya dijual, ini jawapan komen balas daripada Anwar Musa, bekas Menteri Wilayah Persekutuan sebelum dibubarkan baru-baru ini. Beliau berkata, kementerian tidak terlibat dalam keputusan Telekom Malaysia Berhad menjual anak syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur kepada bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa. Katanya, kementerian perjanjian itu melibatkan syarikat tersenarai awam bukan kerajaan. Beliau berkata, tiada kaitan dengan Menteri Komunikasi. Tanya TM, kalau syarikat untung RM25 juta, kenapa mereka tak nak dan kenapa nak bagi orang, kata beliau.
Rundingan pada 31 Oktober itu kini hangat dibincangkan di media sosial. Telekom dikatakan menjual 10 juta saham dalam Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. Sebelum ini, tular dakwaan TM melepaskan pegangan kepada syarikat yang kurang dikenali iaitu Hydro Shopee Sdn Bhd. Ia menimbulkan tanda tanya, memandangkan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd adalah syarikat yang amat menguntungkan. Seorang pengguna Twitter antaranya mendakwa Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd sudah menjadi cash flow atau perniagaan yang memberikan keuntungan konsisten. Katanya syarikat itu membuat untung RM66 juta dengan 25 juta untung bersih. Menurut semakan, dengan sistem Suruhanjaya Syarikat, Hydro Shopee didaftarkan pada 2008 dengan modal keseluruhan RM1 juta. Malaysia kini sudah menghubungi unit media TM dan sedang menunggu maklum balas mereka. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang menggantikan Anwar berkata, kementerian akan mengeluarkan kenyataan tidak lama lagi. Dan saudara-saudara sekalian, ini kenyataan terkini daripada Kementerian Multimedia, iaitu Fahmi Fadzil. Beliau berkata, Menteri tawar kerjasama penuh jika isu jual Menara Kuala Lumpur akan disiasat. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memandang serius berhubung isu penjualan saham Telekom Malaysia TM dalam Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. KKD memantau rapat isu ini dan bersedia untuk memberi kerjasama penuh sekiranya pihak berkuasa melakukan sebarang siasatan berhubung isu ini, katanya. Pendahulu Fahmi iaitu Anwar Musa memberitahu Malaysia kini bahawa kementerian tidak terlibat dengan keputusan TM menjual anak syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur. Menteri dalam Kabinet Ismail Sabri Yaakob itu juga berkata, penjualan itu melibatkan syarikat tersenarai awam bukan kerajaan. TM dikatakan menjual 10 juta unit sahamnya kepada syarikat yang kurang dikenali iaitu Hydro Shopee Sdn Bhd. Tindakan yang menimbulkan tanda tanya memandangkan MKLSB adalah syarikat yang amat menguntungkan. Dalam kenyataan sebentar tadi, Fahmi berkata, dia telah menerima taklimat terperinci berkaitan konsesi pengurusan Menara Kuala Lumpur daripada Kementerian Komunikasi dan Digital pada 14 Disember. Dia juga katanya akan menerima taklimat menyeluruh berhubung perkara itu daripada TM pada 3 Januari. Saya difahamkan, kata beliau, bahawa konsesi pengurusan Menara Kuala Lumpur kini dalam tempoh interim ketiga sehingga 31 Disember 2022 oleh Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. Malaysia kini sudah menghubungi unit media TM dan sedang menunggu maklum balas mereka. Sebelum kita berpisah, saudara-saudara pendengar dan penonton sekalian, sila tinggalkan komen anda tentang isu penjualan saham Menara Kuala Lumpur ini yang dikatakan telah menyebabkan Menara Kuala Lumpur dijual. Ada pendapat anda, adakah isu ini harus dikorek sedalam-dalamnya kerana amat meragukan? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini dan untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.